Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak 5AB, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat ya. Okey, sebelum mula belajar hari ini, mulakan kelas dengan bacaan umul kitab dan doa penerang hati. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu bab 4, keelektromagnetan. Berdasarkan nama tajuk yang cikgu sebut tadi dan background yang anak-anak lihat, anak-anak mesti dah terfikir, oh bab ini dah pernah belajar masa di tingkatan 2, tapi yang ini lebih mendalam. Sebelum masuk 41, cikgu nak recall balik apa yang anak-anak belajar dalam tajuk elektromagnet masa tingkatan 2. Ingat lagi tak? Okay, jika ada satu arus yang mengalir pada satu konduktor, okay, katakan kita lihat di kawasan AB ni, so akan wujud satu medan magnet sementara di sekeliling konduktor tersebut. Medan magnet ni sementara kerana apa? Selagi ada arus adalah medan magnet. Tapi bila arus tu tiada, tidak mengalir lagi, maka medan magnet pun akan hilang. Okey, dalam tajuk ni anak-anak belajar satu petua kan? Ingat tak? Petua genggaman tangan kanan. So, boleh genggam tangan anak-anak tangan sekarang dan mungkin dengan anak-anak menggenggam tu boleh ingatlah apa yang telah dipelajari. So, di sini dekat petua genggaman tangan kanan ni, apa yang anak-anak belajar? Tangan kanan memegang dawai. Ibu jari anak-anak tu menunjukkan arah arus. Yang untuk kes ini arah arusnya A ke B ke bawah. Jadi semua letak tangan, tunjukkan tangan di depan handphone laptop tu. Okey, genggam tangan ibu jari ke bawah. Dan 4 jari yang lain tu menunjukkan arah medan magnet di sini Okey, so akan nampak arah medan magnetnya adalah mengikut arah jam Ini pun penting kalau masih ingat simbol pangkah ni. Apa dia? Arus masuk. Okey, so arus masuk bermaksud ibu jarinya katakanlah ini sekeping kertas kan. Okey, cikgu cakap ini sekeping kertas sebab cikgu nak mudahkan. Kalau pangkah ni arus masuk, so ibu jari tu pergi dekat kertas. Okey, so kalau tengok dekat sini, arahnya adalah ikut arah jam arah medan magnetnya. Manakala untuk simbol titik ni bermaksud arus keluar daripada kertas So kalau lihat di sini dia adalah arah lawan jam medan magnetnya. So ini kena ingat simbol-simbol ni sebab kita nak guna pakai nanti. So, hari ini kita akan tengok 4.1 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, kalau lihat di sini dah boleh nampak gambaran Okey, cikgu harap anak-anak dah tonton video yang cikgu bekalkan dalam Telegram. Okey, so ini cikgu terangkan sedikit Katakanlah kita ada 1 liter ni. Okey, liter lengkap di sini. Okey, so kalau anak-anak nampak di sini, okey, lihat pointer cikgu Okey, kita lihat di sini akan ada arus mengalir. Daripada mana? Terminal positif ke terminal negatif bateri. Okey, di sekeliling konduktor ni, okey, yang ada arus mengalir, ada medan magnet sementara. So, konduktor ni dah bertindak sebagai elektromagnet di sekeliling ni lah. Nampak tak ni arah dia? Arahnya dekat kawasan ni anak-anak genggam tangan kanan. Okey, so tunjuk ke kanan dan anak akan dapati medan magnetnya seperti yang ditunjukkan ni lah. Okey, so di sini semua dah ada medan magnet So di sekeliling konduktor yang membawa arus ni ada medan magnet sementara. Okey, apa jadi kalau kita letakkan
Satu lagi medan magnet kekal. Kita gunakan magnet kekal. Nampak tak? Apa yang berlaku? Akan wujud satu daya. Sebab itulah konduktor yang di sini yang cikgu tunjuk ni dia terpesong. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam suatu medan magnet. Okey, konduktor pembawa arus tadi yang warna hijau ni, macam dawai warna hijau tu. Okey, so dawai warna hijau tadi tu, kita letakkan satu medan magnet, kita letakkan magnet kekal, so dia akan mengalami daya. Sebab tu dia terpesong. Kita sebutkan ni terpesong ke kanan lah. Okay, arah daya bergantung pada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Kalau anak-anak masih ingat, arah medan magnet kekal adalah daripada utara ke selatan. Ingat lagi tak? Katakanlah anak-anak ada magnet utara selatan. So dekat sini utara keluar, selatan masuk kan? Ingat tak? Selatan masuk. Cikgu harap semua anak-anak masih ingat lagi benda-benda ni. Ni penting ni. Lukisan medan magnet kekal. Okey. Sekarang ni kita nak tengok corak medan magnet paduan. Paduan antara apa? Antara medan magnet sementara iaitu elektromagnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus dan juga medan magnet kekal oleh magnet kekal itulah. Okey, katakanlah kita ada gambar seperti ini. Nampak kita ada konduktor. Konduktor ni membawa arus. So, di sekeliling konduktor ini, ada medan magnetnya. Okey, lepas tu kita letakkan magnet kekal di tepinya. Kita letakkan magnet kekal tu di kiri dan kanannya. So, dekat magnet kekal ni pun dah ada dia punya medan magnet kan, daripada utara ke selatan. Daripada utara ke selatan dah ada medan magnet. So, di sini dekat konduktor ada medan magnet sementara digabungkan dengan medan magnet oleh magnet kekal. Ini yang kita nak bincangkan. Daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet. Yang ini anak-anak kena ingat Okey, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor. Medan magnet sementara lah elektromagnet, dan medan magnet oleh magnet kekal. So, dia bergabung dua akan wujud daya pada konduktor. Dua medan magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan. Kita panggil sebagai medan lastik. Medan yang terhasil tu adalah medan lastik. Corak medan lastik akan menunjukkan arah tindakan daya. So, corak tadi tu akan menentukan arah tindakan daya. Lihat gambar tu Kita ada magnet kekal, utara, selatan, arah medan magnetnya yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna biru tu daripada utara ke selatan. So, di sini wujud medan magnet oleh magnet kekal. Okey, di tengah-tengahnya kita letakkan satu konduktor ni keratan rentas punya view lah. Pandangan keratan rentas. Satu konduktor ni, titik ni bermaksud arus keluar. So, anak-anak ambil tangan kanan dan genggam. Okey, ibu jari tunjuk keluar daripada skrin telefon anak-anak ataupun laptop tu lah. So, akan dapati 4 jari tu menunjukkan arah medan magnet sementara lah oleh konduktor tadi. So, dia melawan arah jam. So, di sini akan nampaklah gabungan antara, di tengah-tengah ni akan nampak medan magnet kekal dengan medan magnet konduktor pembawa arus. So, ada gabungan di situ Yang ini kita nak explore lah apa dia gabungan tersebut. Kita panggil sebagai medan lastik. Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. So, ni dah ulang lah. Tadi pun dah mention kan. Dan akhirnya
akan terhasillah daya ke atas. Untuk kes ni dayanya ke atas. Kalau nak lihat kenapa dayanya boleh ke atas. Okey. So kalau lihat di sini bahagian atas ni. Di sini arah medan magnet hanya bertentangan. Jadi akan wujud kawasan yang lemah lah. Di bawah pula arah medan magnetnya sama. Jadi bawah ni akan wujud kawasan yang kuat medan magnetnya. So dari sinilah so biasalah kan yang kuat mesti tolak yang lemah. That's why lah daya yang terhasil adalah ke atas. Daya yang terhasil adalah ke atas. So medan elastik mengenakan satu daya paduan ke atas konduktor itu. So konduktor ni akan tertolak ke atas lah. So anak-anak boleh tengok ini yang cikgu terangkan tadi sama je. Bila magnet bertentangan, medan magnet lemah. Kalau sini medan magnet akan kuat di bawah ni sebab dia sama arah. Okey, dia punya garisan-garisan tu makin bertambah. So berkuat Di sini kita nak belajar satu petua, nama dia petua tangan kiri Fleming. Kalau kita nak gunakan kaedah yang lebih cepat untuk dapatkan arah daya, so kita boleh gunakan tangan kiri Fleming. Tak perlulah kita lukis macam tadilah. Okey, jadi di sini anak-anak perhatikan di sini, kita ada 3 jari yang diguna pakai, iaitu ibu jari mewakili daya, jari telunjuk mewakili medan magnet dan jari tengah tu mewakili arus. Yang ni jangan salah tangan ni tangan kiri Fleming. Kita ada juga tangan kanan Fleming tapi nanti kita akan belajar nanti. So ni tangan kiri Fleming. Okay, kalau dilihat daya tu simbol dia F. Medan magnet simbol dia B, arus simbol dia I, FBI. Okey. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet kekal B. Okey, iaitu dari utara ke selatan. Jangan terbalik utara ke selatan. Jari tengah menunjukkan arah arus elektrik daripada terminal positif ke terminal negatif bateri atau bekalan kuasa. Dan ibu jari menunjukkan arah daya yang bertindak pada konduktor. Arah pergerakan konduktor mengikut arah daya tersebut. Okey, yang penting tadi utara ke selatan untuk magnet kekal. Arah arus elektrik mesti daripada terminal positif ke terminal negatif. Itu U pula. Negatif Kita cuba itu dah ada dah dia punya arah daya tapi tak apa, anak-anak verify sahaja betul tak gambar rajah tersebut lah. Okey, sekarang ambil tangan kiri. Okey, so ingat sekarang ni katakan kita nak tengok betul tak dayanya ke atas. Ambil tangan kiri anak-anak, buat petua tangan kiri Fleming di mana arah arus ni adalah keluar daripada skrin. Okey, so keluar daripada skrin. B pula dari kiri ke kanan. Dan betul tak ibu jari anak-anak tu menunjuk ke atas? Kalau betul, pandai dah anak guna tu tangan kiri Fleming so ini kedudukan tangan kiri anak-anak sepatutnya lah. Okey, so arah arus keluar daripada skrin, medan magnet pula dari kiri ke kanan. So arah dayanya ke atas. Selalu dia akan tanya arah daya lah. Ke mana konduktor tertolak. Okey, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya. Kalau lihat di sini ada gambar mesin basuh. Kenapa cikgu tunjukkan mesin basuh ni? Sebab untuk menggerakkan motor di dalam mesin basuh perlukan daya yang kuat berbanding kipas penyejuk dan komputer ribet. Jadi kita kena belajarlah apa faktor yang mempengaruhi magnitud daya tersebut. Yang pertama adalah magnitud arus.
Okey, katakanlah ada arus ni mengalir dalam satu konduktor. Okey, konduktor ni pula duduk di tengah-tengah magnet lah. So di sini akan wujud medan lastik dan didapati konduktor tersebut tertolak ke kanan. Okey. Kalau kita tambah arus, so daya tu lagi besar, so ayunannya lebih tinggi. Jadi di sini kita simpulkan bahawa semakin bertambah magnitud arus, semakin bertambah magnitud daya. Daya apa? Daya pada konduktor yang membawa arus dalam medan magnet. Okey, faktor kedua pula adalah kekuatan medan magnet. Ni katakanlah keadaan biasa tadi. Macam asalnya ada satu konduktor yang membawa arus duduk di antara magnet kekal. So di sini kalau perhatikan, kita dekatkan magnet tersebut. So bila kita dekatkan magnet, so medan magnet tu bertambah kuat sebab kutubnya makin dekat kan. Magnet tu berhampiran. Okey, jadi di sini apa yang anda lihat? Daya lebih besar dan ayunan lebih tinggi dengan arus yang sama. So di sini kita boleh simpulkan bahawa semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin bertambah magnitud daya. Daya apa? Daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Ada buku, certain buku dia tulis daya lastik. Okay, dalam eksperimen untuk faktor yang mempengaruhi daya yang bertindak ke atas konduktor tersebut, kita guna setting macam ni lah. Kita akan lihat konduktor tadi ni, konduktor yang cikgu tunjukkan ni, dia terpesong tu jauh atau dekat. Kalau jauh, maka lagi kuatlah daya yang terhasil. So, di sini kita labelkan sebagai D. Jarak yang dilalui D oleh konduktor adalah mewakili magnitud daya. Kalau makin besar daya, semakin jauh jarak gerakan konduktor, semakin besar D tersebutlah. Lihat kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Katakan satu dawai kuprum ni kita bentuk menjadi gegelung. Gegelung segi 4 tepat. So apabila kita sambungkan dengan bekalan kuasa, arus akan mengalir lah. Dia akan mengalir dalam dua arah. Sama ada A, B ke C ke D ataupun sebaliknya lah. Daripada D pergi C, pergi B terus pergi A. So ada dua arah di situ. Okay, so gegelung tadi tu kita letakkan dalam satu medan magnet, magnet kekal kita letak di antara magnet kekal. So apa yang berlaku bila kita sambungkan bekalan kuasa, gegelung yang membawa arus tadi dalam medan magnet akan berputar pada suatu paksi putaran. Kenapa? Putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama magnitud tetapi bertindak pada arah bertentangan. So kalau satu sisi tu ke atas, satu sisi lagi ke bawah dia punya daya. Macam mana nak tentukan daya tadi tu? Kita gunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, pasangan daya tadi tu hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. So hasil daripada medan lastik lah. Okey, ini gambar yang dah tunjukkanlah arah dayanya ke mana. Jadi kita tentu sahkan Anak-anak ambil tangan kiri anak-anak. Okey, buat petua tangan kiri Fleming So kita pergi dekat sisi A dan B dululah. Okey, arah arusnya ke dalam. So FBI. So jari tengah anak-anak ke dalam skrin lah. Okey, menuju ke skrin. So, medan magnet daripada utara ke selatan ke kiri. Okey. So, atas jari telunjuk ke kiri. So, anak-anak akan dapati ibu jari menghala ke atas. So, dayanya bertindak ke atas lah. Okey, so di sini gegelung akan putar ke atas lah. Naik ke atas gegelung yang AB ni.
Okey, manakala, so anak-anak lihat dekat bahagian CD ni kita tentusahkan dulu. Okey, di sini macam mana ambil tangan kiri tadi tu. Kita tukarlah. So arah arusnya keluar. Buat ni, arah arusnya keluar. Okey, jari tengah tu keluar daripada skrin. Jari telunjuk ke kiri, sama kan macam tadi ke kiri. Tapi di sini akan dapati ibu jari menghala ke bawah. So, anak-anak kena praktis ni tangan kiri Fleming ni, kalau tak tergeliat. Okey, so di sini kalau perhatikan di AB tu dayanya ke atas, di CD tu dayanya ke bawah. Maka wujudlah putaran di situ. Kalau lihat di sini, dia berputar ikut arah jam. Okey, kita lihat secara lukisan. Kalau nak lihat di situ, ini adalah interaksi antara medan magnet daripada gegelong pembawa arus dan medan magnet daripada magnet kekal. So, warna hijau tadi tu di sisi AB, okey, tadi arusnya ke dalam kan. So, yang ini kita gunakan, kalau kaedah macam ni, untuk tentukan medan magnet di sekeliling dawai konduktor tadi macam asal lah, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. So akan lihat, ambil tangan kanan, lihat arusnya masuk ke dalam skrin. So akan dapati ibu jari tu letak dekat skrin, anak-anak tunjuk kat skrin tu, akan dapati medan magnetnya adalah ikut arah jam untuk sisi AB. Okay, manakala sisi CD tadi, kan dia punya arus tadi keluar kan. So dari sini keluar, ambil tangan kanan. Sebab ini konduktor dawai lurus. Pada sisi CD tu dia jadi konduktor dawai lurus lah. So dia keluar. So ambil ibu jari tu keluar daripada skrin. So akan dapati dia punya arah medan magnetnya melawan arah jam. So di sini ada warna biru ni adalah medan magnet kekal lah. Di sini warna biru tu arahnya ke kiri utara ke selatan. Okay, kita tengok dekat sisi AB. Kalau tadi kita tentukan daya guna tangan kiri Fleming kan, yang ni kita gunakan gabungan medan magnet tu secara lukisan, macam asal tadilah. Okey, di sini kita dapati di sisi AB atasnya dayanya medan magnetnya lemah sebab bertentangan arah. Manakala bawah ni medan magnetnya kuat. Jadi dayanya ke atas kuat tolak yang lemah lah. Manakala pada CD pula atas tu sama arah. Jadi atas tu akan wujud kawasan kuat. Bawah ni akan wujud kawasan lemah. That's why lah dayanya ke bawah. Okey, tapi kalau nak guna tangan kiri Fleming terus dapat dia punya arah daya lah. Tak perlu lukis Okey, kalau kat sini cikgu tulis sikit So sini lemah. Sini kuat. Atas kuat sebab sama arah dia punya medan magnet. Bawah lemah sebab bertentangan arah. That's why lah daya yang ini ke atas AB, di CD ni ke bawah. DC tu ke bawah lah. Apa yang penting sekarang ni adalah kita tahu ya bahawa kesan putaran gegelong tadi tu adalah prinsip kerja motor arus terus. Kita lihat apa dia motor arus terus. Peralatan elektrik yang kecil macam mainan kanak-kanak, gerudi mudah alih dan cakera keras komputer, dia ada motor arus terus yang kecil. Manakala mesin seperti kenderaan elektrik, lift dan penggelek di kilang, motor arus terusnya besar. Motor ni adalah satu alat untuk mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dengan menggunakan kesan putaran gegelong pembawa arus dalam medan magnet. Okay, lihat gambar raja tersebut. Ini adalah gambar raja motor arus terus. Komponen yang paling penting yang penting lah bagi sebuah motor arus terus ialah commutator. Commutator ni
Okey. Yang berputar bersama gegelung segi 4 tepat. Ni gegelung segi 4 tepat tadi. Dan juga kita ada berus karbon lah yang bersentuhan dengan komutator adalah kedudukannya tetap. Okey, kita lihat separuh putaran yang pertama. Arah arus dalam gegelung A ke B, C ke D lah. Di sini kita akan dapati AB ni dayanya ke bawah. CD ni dayanya ke atas. Ni anak-anak boleh tentu sahkan guna petul tangan kiri, Fleming atau lukisan gabungan medan magnet, dua medan magnet tersebut lah. Okay, di sini akan dapati AB dayanya ke bawah, CD dayanya ke atas. Ini adalah separuh putaran pertama. Manakala untuk putaran kedua pula daripada D, C, B ke A. Perasan tak? Tadi yang belah kanan tadi ni, CD ni dia akan berputar kan? Dia akan pergi ke belah kiri. Dan yang AB ni akan berputar, dia pergi ke belah kanan. So, kedudukannya seperti inilah sekarang. Okey. Jadi di sini, di CD, okey, dayanya ke bawah. AB dayanya ke atas. Masih berputar pada arah yang sama. Okey, untuk separuh putaran yang pertama, berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Kemudian berus karbon Y menyentuh separuh komutator biru. Okey, anak-anak lihat ni buku teks. Arah arus dalam gegelung adalah A ke B ke C dan ke D lah. Kemudian ke D. AB daya bertindak ke bawah, CD daya bertindak ke atas. So, gegelung berputar dalam satu arah. Kemudian, apabila dah tukar tempat, tadi cikgu dah sebutkan dia dah tukar tempat. So, berus karbon X menyentuh separuh komutator biru. Dia tukar tempat kan? Manakala berus karbon Y menyentuh separuh komutator merah. Dia berlawanan lah dengan separuh putaran yang pertama. So, di sini arah arus dah daripada D ke C ke B dan ke A. So, AB pula dayanya ke atas, manakala CD dayanya ke bawah. Maka gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Kalau tak faham, boleh lihat video yang dibekalkan. So, kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Manakala kalau dia nak menggerudi lubang, nak kerja keras sikit, so dia perlukan kelajuan yang lebih tinggi. So, kita kena tahulah apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. Sebab satu alat tu kadang-kadang kita gunakan untuk function yang berbeza lah. Lihat bagaimana nak tambahkan kelajuan putaran motor elektrik. Yang pertama, tambahkan arus. Yang kedua, selain itu kita boleh tambahkan kekuatan medan magnet. Yang dua faktor ni sama macam bagaimana nak meningkatkan magnitude daya tadi kan. Yang ketiga pula, kita banyakkan lilitan dalam gegelung. So, kita lihat perbezaan antara motor tanpa berus dan juga motor berberus. Apa beza dekat sini? Komutatornya. So, ada berus karbon. Ya, dalam motor tanpa berus dan motor berberus, kedua-duanya terdapat magnet dan gegelung. Dan yang kedua-duanya menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Cuma yang berbeza, kalau motor tanpa berus, gegelungnya pegun, magnet yang berputar. Manakala motor berberus, magnet pegun, gegelung berputar. Macam tadi kan, yang kita lihat tadi kesan putaran tadi tu. Okay, untuk motor tanpa berus, dia tak ada berus karbon. Maka tiada geseran antara berus dengan komutator. Manakala kalau motor berberus, dia ada berus karbon yang bergeser dengan komutator dan mengalami kehausan.
Okey, oleh kerana tiada berus karbon, tiada geseran dengan komutator, jadi motor tanpa berus tadi tu tak adalah percikan bunga api. Berbanding motor berberus, dia ada percikan bunga api. Jadi masa beroperasi tadi, untuk motor berberus, bunyi dia lagi kuat. Berbanding motor tanpa berus. So, cikgu rasa sampai di sini saja. Nanti kita sambung bincang di WhatsApp. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.